Okay, hello, morning. Form 3 students, seperti mana yang saya janjikan, saya nak bagi jawapan untuk chapter 3, pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu, soalan esei. Jadi, kalau kamu tengok soalan nombor 1, dia kata, jelaskan peringkat kegiatan melombong biji timah pada abad ke-15. You need to refer to mark first. If let's say 4 marks, means 4 point. Maksudnya 4 point lah. Jadi, kamu boleh tulis, perusahaan pelombongan diusahakan oleh orang Melayu di mana? Di Lembah Sungai. Itu adalah poin yang pertama. Jadi, untuk huraian, you boleh tulis diusahakan pada abad ke berapa? Abad ke-15. Itu poin pertama. Untuk soalan esei, seperti mana yang saya dah cakap, mesti ada poin dan mesti ada huraian. You need to write your point, you need to write your explanation. Jadi untuk huraian seterusnya, you boleh tulis pada masa itu pelombongan biji timah adalah untuk kegunaan tempatan. Dan pada masa itu juga pelombongan biji timah adalah di bawah pengawasan pembesar Melayu. Pembesar Melayu membekalkan semua keperluan perbelanjaan. Jadi itu adalah di antara jawapan yang you boleh tulis. Ada lagi jawapan-jawapan yang lain yang kita juga boleh terima. As long as you mesti pastikan you tulis 4 markah. Okay, kemudian, you tengok soalan B pula. Huraikan secara ringkas perkembangan perlombongan pada abad ke-16. Dan this question, dia represent 8 markah. Banyak. Jadi, you boleh tulis poin penting, huraian dan juga contoh. Jadi apa jawapan yang you boleh tulis? So you boleh tulis pada abad ke 17 lah, 16 sampai ke 16 hingga 17. Pada masa itu perlombongan bermula dari zaman Kesultanan Perak. Poin kedua, you boleh tulis tertumpu di sekitar ataupun di sepanjang Sungai Perak. Kemudian you boleh tulis pada tahun 1616 biji timah dilombong di Manjung Beruas. Perak adalah pelabuhan utama untuk menghasilkan biji timah dan Perak dikuasai ataupun dikunjungi pedagang-pedagang Portugis. Okey, jadi bila berlakunya perkembangan biji timah di Perak, Aceh ingin menjadikan Perak sebagai negeri naungannya. Okay, kenapa? Sebab biji timah pada masa itu adalah bahan yang bernilai. Jadi kamu boleh tulis kawasan perlombongan adalah di sekitar Kuala Kangsar dan Kelian Intan. Okay, kemudian Perak untuk mengekalkan kedaulatannya, dia cuba untuk mendapatkan perlindungan daripada Portugis. Jadi itu adalah di antara jawapan-jawapan yang kamu boleh tulis. Kalau kamu refer kepada textbook, there is a lot more answer that you can write, no problem at all, as long as dia adalah fakta yang ada dalam textbook. Okay, last sekali, this is very important since this is kebat question. Pada pendapat anda, mengapakah biji timah penting kepada penjajah pada masa tersebut? So usually kebat question, it is open-ended question. Kamu boleh tulis apa-apa jawapan as long as jawapan itu adalah rational. Tapi untuk soalan C ini, dia lebih kepada, dia bukan open-ended question. Ini kena juga rujuk kepada nota-nota yang ada dalam textbook. Okay, so instead of your own idea or your own opinion, you kena berpandukan kepada textbook. Jadi apa contoh jawapan yang you boleh tulis? Okay, jadi pada masa itu sebenarnya penjajah ingin mendapatkan biji timah sebab ingin mengaut keuntungan. Okay, jadi bila mereka mendapat keuntungan, itu adalah sumber kekayaan penjajah. Okay, kemudian itu adalah sumber ekonomi penjajah, di mana biji timah ini memenuhi keperluan negara mereka. Okay, kenapa? Untuk menghasilkan barangan-barangan untuk dieksport. Pada masa yang sama, di Eropah, mereka memerlukan biji timah dalam kuantiti yang sangat banyak. Kenapa? Kerana berlakunya revolusi perindustrian. Okay, selain daripada itu, kamu kena ingat juga revolusi perindustrian itu apa? Perkembangan perusahaan mengetin makanan. Jadi, kamu tengok dekat dalam textbook, dia ada tulis, dia kata tiada sumber bahan mentah seperti biji timah di negara mereka. Jadi ini yang menyebabkan biji timah mendapat permintaan tinggi di Eropah. Okey, kemudian you boleh tulis juga apa-apa jawapan yang munasabah. Okey, kamu boleh tulislah. Contoh selain daripada perusahaan mengetin makanan,
berlaku juga perkembangan motorkar. Jadi, instead of your own opinion sebenarnya, you kena refer juga teks dalam textbook. So, sebab tu saya kata untuk kebat question, dia ada dua jenis. Satu, yang kamu boleh bagi jawapan secara rasional. Tapi satu lagi, kamu boleh bagi jawapan tetapi mestilah berpandukan nota ataupun information yang ada dalam textbook. Okey, kemudian kamu tengok pula untuk negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, so dia ada tulis kat situ soalan nombor 1. Jelaskan usaha kemarahan kuasa-kuasa untuk menguasai negeri-negeri Melayu, negeri-negeri utara tanah Melayu. So ini ada banyak jawapan dalam textbook. Contohnya, Jerman ingin mendapatkan Langkawi, Amerika Syarikat ingin menguasai Terengganu, Perancis ingin menguasai Segenting Kra, Rusia ingin membuka pertempatan di ujung Salang. Banyak lagi jawapan-jawapan lain yang you boleh tulis, tak ada masalah. Okay, kemudian dia kata, terangkan usaha British ke arah perjanjian Bangkok 1909. Jadi kamu boleh tulis 8 jawapan ataupun lebih. Biasanya saya kata, if let's say you see the marks is 8, you can write a 10 statement. It is much more better and it is safer for you. If let's say you write less than that, means you did not achieve the mark. Kamu tak akan dapat markah yang ditulis. So apa yang you boleh tulis? You boleh tulis negeri Melayu mempunyai hubungan yang rapat dengan Siam. Contoh, Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. So bagi Siam pada masa itu, negeri-negeri ini adalah negeri naungannya. Jadi setiap negeri-negeri Melayu Utara mesti menghantar bunga emas dan perak setiap 3 tahun sekali. Kenapa nak hantar bunga emas? Sebab tanda pertuanan Siam. Jadi ini juga menunjukkan bahawa mereka patuh kepada kuasa Siam. Tapi bagi negeri-negeri utara tanah Melayu, mereka menganggap ini adalah tanda persahabatan. Jadi British pada masa itu tidak senang dengan pengaruh Siam ke atas negeri-negeri Melayu Utara. So itu adalah di antara jawapan untuk 1B. Dan C, as usual, it is kebat question. You can write your own answer. Okay, but sometimes you need to refer to textbooks also. So based on information and knowledge that you have in your textbook, you need to read your textbook first, then you can write the answer. So dia tanya apa? Andainya anda seorang pemimpin, apakah tindakan yang anda lakukan untuk menghadapi kemarahan kuasa-kuasa itu? So ada banyak jawapan. So this is apa yang saya maksudkan open-ended question. Betul-betul you boleh bagi apa-apa jawapan yang rational. Okay, tak ada masalah. So apa contoh jawapan? You boleh tulis mengukuhkan sistem pertahanan negara, mengukuhkan perpaduan, memodernkan sistem pentadbiran, mengadakan perjanjian dengan kerajaan serantau. Let's say you write mengadakan perjanjian dengan kerajaan antarabangsa, it is not accurate. Kenapa? Sebab kita kena mengelakkan permohonan pertolongan daripada kerajaan luar. Itu adalah based on information that given in textbook. Kalau kita menjalinkan persahabatan dengan dunia luar, kita minta bantuan daripada kerajaan luar, jadi mereka akan ambil kesempatan. Okay, kemudian kita kena menjalankan dasar tolak ansur. Kita mesti berani mempertahankan hak. Kita mestilah menggunakan cara rundingan untuk menyelesaikan masalah. Dan kita tidak boleh berputus asa. Untuk soalan C ini, banyak lagi jawapan yang kita boleh terima. Contoh, kita mestilah bertanggungjawab menjaga kedaulatan negara. Kita mestilah cinta kepada negara. Kita mestilah sanggup berkorban demi negara. Tak ada masalah apa-apa jawapan. Dia berbeza di antara soalan C ini dengan soalan C yang atas. Kenapa? Sebab C kedua ini, dia lebih terbuka. Okey, lagi senang untuk kamu beri jawapan kamu. Okey?